Itu sedikit harapan yang kami bawakan dan juga bergerak ke bajet 2023. Banyak lagi harapan rakyat dan juga industri kita akan bawakan, dan sudah pasti pada jam ini tumpuan kita adalah ke negeri yang amat dicintai oleh Haris Ashraf Asnan sendiri, negeri Sabah, negeri Sarawak sendiri. Apa keperluan mereka dalam bajet 2023? Terlebih dahulu, kita bawakan realiti dalam bentuk data apa keadaannya di Sabah dan Sarawak pada ketika ini supaya kita faham gambaran besar apa yang diperlukan melalui bajet 2023 dan bergerak ke hadapan. Rakan tugas Nina Rosman ada perinciannya, bawakan dan juga fahamkan kami dengan angka-angkanya. Nina. Baik, terima kasih Najib dan Haris. Saya akan kongsikan data daripada Jabatan Perangkaan iaitu DOSEM, di mana ini menunjukkan di skrin saya menunjukkan bagaimanakah pertumbuhan ekonomi Sabah dan Sarawak mengikut iaitu sektor-sektor ekonomi. Jadi kalau anda dapat lihat berkaitan di mana kalau saya buat perbandingan di antara negeri Sabah dan Sarawak dan Malaysia, di mana jumlah Malaysia merangkumi semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Kalau anda dapat lihat di mana sektor aktiviti ekonomi melibatkan pertanian iaitu Malaysia merangkumi sebanyak negatif 0.2, manakala untuk perincikan untuk negeri Sabah dan Sarawak iaitu negatif 2.4 dan negatif 3.2 untuk Sarawak. Dan ini menunjukkan sektor pertanian kita masih lemah dan belum pulih sepenuhnya. Kerana kalau kita dapat lihat di mana kita berada dalam iaitu angka negatif, menunjukkan perlu ada usaha-usaha yang perlu kita teliti dan aspek apakah usaha untuk mempertingkatkan lagi sektor pertanian kita. Manakala untuk aktiviti pelombongan dan pengeluaran iaitu secara keseluruhan Malaysia itu 0.3% dan Sarawak itu negatif 3.3% dan Sabah iaitu 2.4%. Manakala Sarawak iaitu dalam sektor pelombongan dan pengeluaran masih lemah iaitu dalam angka negatif. Dan kalau anda dapat lihat dalam sektor pembuatan iaitu Sabah iaitu masih lemah iaitu dalam negatif 1.8 dan Sarawak itu 11.2 iaitu angka yang agak tinggi. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk sektor pembuatan Malaysia mendapat 9.5 dan manakala sektor pembinaan iaitu secara keseluruhan iaitu negatif 5.2 untuk Malaysia. Namun kalau kita tengok negeri Sabah dan Sarawak iaitu Sabah mencatatkan 7.9 dan Sarawak mencatatkan 10.2. Manakala perhibatan kalau anda dapat lihat Sabah dan Sarawak itu tidak jauh beza dengan Sabah 1.8 dan Sarawak 2.1 dan Malaysia itu 1.9. Dan kalau kita dapat lihat KDNK berbandingan 2020 dan 2021 iaitu sudah tentu pada tahun 2020 iaitu kalau anda dapat lihat iaitu negatif-negatif di negeri Sabah, Sarawak dan termasuk keseluruhan Malaysia itu negatif di mana kita dilanda pandemik COVID-19. Banyak sektor ekonomi yang tertutup, tidak dapat beroperasi seperti biasa. Namun KDNK pada tahun 2021 untuk Sabah Sarawak termasuk Malaysia itu kita dapat lihat ekonomi berangsur pulih semula dengan Malaysia mencatatkan 3.1 untuk keseluruhan KDNK dan untuk Sabah iaitu 1.1 dan Sarawak 2.9. Manakala kalau anda melihat iaitu KDNK per kapita Sabah dan Sarawak pada tahun 2021 di mana anda dapat lihat perbandingan antara tahun 2020 di mana kita dilanda bencana dengan COVID-19 2021 kita dapat lihat kedua-dua Sabah, Sarawak dan Malaysia secara keseluruhannya mengalami peningkatan pada tahun 2021 di mana daripada Sabah dan Sarawak itu 21,000 meningkat kepada 26,000 Sabah dan Sarawak 48,000 meningkat kepada 57,000 dan ini menunjukkan negeri Sabah dan Sarawak mengalami pemulihan di beberapa sektor. Dan kalau anda dapat lihat di mana purata harga, bagaimana pula harga-harga kita buat perbandingan harga-harga makanan iaitu terutama ayam dan juga daging. Kalau kita nak bandingkan di setiap negeri di mana kalau kita dapat dilihat negeri wilayah Putrajaya, Perlis, Kelantan, Kuala Lumpur, Pahang, kesemua harga ini adalah di bawah 9-10 ringgit. RM8.9 di negeri Sembilan, Pulau Pinang 8.8 sen. Kalau anda lihat iaitu wilayah Persekutuan Labuan itu RM11.30, Sabah RM11.28, dan Sarawak RM10.27. Jadi mengapakah kita lihat iaitu tiga negeri ini mengalami peningkatan ayam bersih iaitu standard 1 kg iaitu lebih tinggi berbanding negeri-negeri lain. Adakah kerana kos pengeluaran ataupun kos penghantaran iaitu agak tinggi dan ini menyebabkan harga-harga ayam itu lebih tinggi di wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak berbanding negeri-negeri lain. Jadi bagaimana kita lihat pula iaitu ayam daging tempatan. Kalau anda dapat lihat sama juga dengan harga kalau kita dapat perbandingan Sarawak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang kita dapat lihat iaitu
melebihi RM40, di mana anda dapat lihat wilayah persekutuan harga daging lembu tempatan RM47.12 dan Sarawak RM61, dan kita dapat lihat adakah ini faktor-faktor peningkatan dalam harga daging disebabkan kos pengeluaran ataupun kos penghantaran dan kos import. Jadi inilah antara-antara yang kita perlu teliti. Kalau anda dapat lihat, ada yang apa yang saya kongsikan menunjukkan walaupun kita berada di fasa peralihan ke endemik, jadi namun kita perlu teliti apakah usaha insentif yang sudah ada untuk negeri-negeri ini, adakah mencukupi, memadai, ataupun apakah aspek yang perlu kita teliti agar kita dapat meningkatkan, memperkasakan lagi pembangunan negeri-negeri di Malaysia, terutama Sabah dan Sarawak. Dan inilah perkongsian daripada DOSM yang dapat saya kongsikan, Najib dan Harith. Daripada angka itu, Haris, kita bawakan pakar kita untuk kita fahami apa realiti di peringkat bawah. Itu angka 2021 ini dibawakan. Sebesar-besar angka KDNK sampailah sekecil-kecil angka harga ayam dan daging kita bawakan. Ini amat penting untuk kita fahami di peringkat akar umbi. Dr. Fidausi Sufian, pensyarah kanan politik dan juga ekonomi UiTM Sabah bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Fidausi, selamat pagi. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini, Doktor. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah sihat, Doktor. Doktor, terus saja kepada isunya untuk Sabah dan Sarawak mungkin. Kalau kita melihat berdasarkan data yang dibentangkan rakan setugas Nina sebentar tadi yang dikeluarkan oleh DOSM sendiri, masih banyak jurang kalau kita lihat yang boleh disifatkan luas juga sebenarnya antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kita faham ada beberapa faktor, logistik dan sebagainya. Tapi bukan hanya dari segi pembangunan tapi juga ekonomi jurangnya wujud. Isu pengangguran juga wujud pada ketika ini dan pelbagai lagi. Bagaimana untuk melihat bajet 2023 ini walaupun ini hanya bersifat dokumen 1 tahun ke depan, perlu memberikan tumpuan dalam merapatkan jurang tersebut, Doktor? Ya, selain daripada ayam yang mahal di Sabah dan juga daging itu, kopi O0 pun mahal juga di Sabah banding dengan Semenanjung. Jadi apabila kita lihat data-data tadi itu amat menarik. Tapi ada yang lebih menarik adalah di mana kalau kita lihat pada sumbangan KDNK kepada negara, melihat pada negeri-negeri Sabah dan Sarawak ini, kita adalah penyumbang top 6 dalam kategori top 6. Sabah top 6, Sarawak pula dalam kategori top 3. Jadi sumbangan ini adalah datang daripada kelapa sawit, minyak, gas, koko. So maksudnya negeri-negeri ini amat kaya dengan sumber asli. Tapi selalu bila kita lihat pula data pertumbuhan ekonomi itu selalu berada di belakang. Jadi ini yang selalu kita katakan sebagai paradox of development, right? Jadi kalau secara umum, kalau kita lihat selain daripada itu juga KDNK income per kapita, pendapatan per kapita pun negeri Sabah ini masih rendah, dekat RM26,000 sahaja. Walaupun negeri ini banyak sumber yang dia sumbangkan kepada negara. Jadi apa yang kita perlu lihat secara keseluruhan, untuk bajet 2023 ini, pertama perbelanjaan kerajaan pusat itu harus ditingkatkan. Jadi data yang ada kajian yang dilakukan oleh World Bank melihat bahawa kerajaan pusat hanya berbelanja 4% sahaja daripada bajet untuk pembangunan negeri ya. Jadi kalau 4% itu berapa saja Sabah dapat. Jadi isu yang di Sabah ini adalah isu ketidaksamarataan. Kalau kita lihat dari segi pembangunan, kan memang kita lihat memang banyak kita ada masalah tentang akses. Akses ini disebabkan infrastruktur di luar bandar, di bandar, jalan raya, utility dan pelbagai termasuklah air. Right? Jadi ini adalah ini yang menjadi isu utama di mana negeri di Sabah Sarawak ini selalu di belakang sebab tidak mempunyai akses dan juga infrastruktur yang tidak begitu hebat seperti mana yang kita lihat di Semenanjung Malaysia. Selain daripada itu juga termasuk sekolah. Banyak sekolah-sekolah daif, kan ini amat berkait rapat dengan pembangunan sumber manusia. Betul. Jadi untuk bajet 2023 ini kita harus tekankan, dan ini bukan benda baru. Setiap tahun apabila ada interview, ini juga yang saya katakan, di mana infrastruktur harus ditingkatkan. Luar bandar harus ditingkatkan.
Sekolah ini bukan saja sekolah daif kita harus perbaharui, tetapi akses kepada sekolah perlu ditekankan juga. Tidak guna kita ada sekolah, tapi akses untuk ke sekolah itu bermasalah. Ya. Right? Jadi termasuk juga dengan macam tadi sektor pembuatan. Sebab sektor pembuatan ni sebenarnya yang amat penting untuk mengubah struktur ekonomi di Sabah dan juga Sarawak. Kerana Sabah dan Sarawak ini selalu bergantung dengan pengeluaran sumber sahaja. Hiliran itu amat terhad. Tapi untuk mewujudkan hiliran ini, dia memerlukan infrastruktur. Infrastruktur yang tidak berapa baik, dia tidak akan membawa banyak pelaburan yang memerlukan kemahiran separa tinggi atau ke atas. Jadi ini adalah isu dia juga, di mana infrastruktur untuk membangunkan sektor pembuatan itu juga penting agar kita dapat mengubah struktur ekonomi di Sabah dan juga Sarawak. Okey. Dr. Firdausi, dua negeri ini kaya dengan hasil bumi. Kita tahu seperti doktor sebut penyumbang KDNK top 6 dan sebagainya. Adakah sumber di dua negeri tersebut ini tidak dimajukan sepenuhnya hinggakan mereka dilihat keterbelakang dalam pembangunan, sedangkan Indonesia, Kalimantan itu sedang pesat nak dijadikan ibu negara yang baharu, pusat pentadbiran baharu kerajaan Indonesia. Pandangan doktor? Kalau kita cakap tentang untuk membangunkan sumber-sumber ini, dia amat berkaitan dengan pelbagai faktor. Tapi faktor utama adalah prioriti kerajaan pusat untuk membangunkan negeri-negeri di Sabah dan juga Sarawak. Seperti mana Haris cakap tadi, Kalimantan tidak lama lagi akan menjadi ibu kota. Jadi prioriti harus diletak untuk negeri Sabah dan Sarawak, dan mereka juga penyumbang utama kepada KDNK, right? Dan kalau kita lihat KDNK di Malaysia itu yang kita nampak peratus berapa peningkatan, semua itu datang daripada negeri-negeri 14 negeri di Malaysia. So sekiranya negeri ini maju, maka pertumbuhan secara average pun akan maju, right? Jadi ini amat berkaitan seperti mana yang saya cakap tadi adalah hiliran, isu hiliran. Yang kedua pula, ini mungkin ada agak lebih besar, seperti saya rasa pun sudah biasa dengar, iaitu berkaitan dengan desentralisasi. Sebab kita tengok kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri memainkan peranan penting untuk pembangunan. Right? Sebab bila kita cerita tentang mengguna sumber kita ini, sebab banyak perancangan-perancangan itu berada di kerajaan pusat. Namun tidak bermaksud kerajaan negeri tidak memainkan peranan penting. Namun fungsi mereka itu untuk mewujudkan peluang ekonomi yang berada di Sabah ataupun Sarawak ini kadang-kadang terhad kerana banyak keputusan ataupun rencana itu berlaku di kerajaan pusat. Jadi untuk maju, untuk memajukan, untuk menggunakan sumber kita ini, kedua-dua kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri memainkan peranan penting, dan terutamanya kerajaan negeri yang memainkan peranan yang paling penting untuk terus bahagian dengan apakah fungsi yang mereka boleh fungsi bajet ataupun sumber yang boleh mereka bangunkan, dan mengenal pasti niche market atau mewujudkan comparative advantage. Sebab kita tidak boleh bandingkan seperti Penang ataupun di Selangor yang sudah lama kalau dari segi pengeluaran dan juga rantaian pengeluaran dengan global production network sudah lama. Tapi di Sabah dan Sarawak ini dia perlukan kerajaan negeri yang kukuh, terutamanya penjawat awam dari segi membuat perancangan untuk memastikan niche market dan juga comparative advantage itu. Okay. Doktor, apabila bercakap mengenai pasal pengangguran, adakah dua negeri ini mengalami mengalami brain drain, tenaga kerja mudah mencari rezeki di semenanjung Malaysia? Apakah yang boleh menggalakkan mereka untuk kembali ke negeri untuk berkhidmat? Dan persoalannya, adakah peluang pekerjaan ini masih tidak memadai? Ya, kalau melihat pengangguran ini selalunya Sabah, Sarawak tidaklah begitu teruk sangat. Kalau melihat pada Sabah ini memang kadar pengangguran saya rasa pun semua sudah maklum ni amat tinggi. Kita lihat peratusan itu dekat 8%. Kalau belia pula dekat 17%, tinggi daripada kadar nasional. Jadi ini amat berkaitan dapat sekali lagi dengan struktur ekonomi itu yang ini hiliran itu tidak berkembang. Hiliran tidak berkembang dan menyebabkan tidak banyak kepelbagaian ekonomi.
Dan kalau kita lihat daripada 2018 hinggalah 2020, ialah 2020 itu sudah tentu kadar pengangguran itu amat tinggi, tetapi dari segi compound annual growth rate, job creation itu memang Sabah berada dalam keadaan defisit negatif 4, negatif 4. Jadi ini yang menjadi satu benda yang merisaukan kita semua. Sebab setiap tahun Sabah mengeluarkan graduan lebih daripada 20 lebih ribu daripada IPTS dan juga IPTA. Tetapi peluang pekerjaan itu amat terhad. Kalau ada pun peluang pekerjaan itu adalah peluang pekerjaan yang dari segi yang kemahiran rendah, disebabkan kelapa sawit yang tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. Walaupun ada tapi tidak banyak kalau dibandingkan dengan keperluan apa yang kita panggil professional. Kebanyakan mereka adalah low skill value added workers. Jadi ini tidak memerlukan degree ke diploma atau biasa pun sertifikat pun dah memadai. Jadi masalah dia di sini banyak yang kita lihat ramai orang Sabah bekerja di luar Sabah, termasuk Sarawak juga berada di Semenanjung. Tapi berada di Semenanjung pula mereka pula harus compete atau bersaing dengan pelajar orang-orang yang di sana yang mencari kerja pula. Dan disebabkan itu ramai juga yang pergi ke Australia, ke New Zealand, apa yang mereka katakan sebagai yang mencari peluang pekerjaan di sana. Jadi ini adalah memang brand drain berlaku. Memang brand drain berlaku disebabkan tidak banyak peluang pekerjaan yang wujud. Bukan sahaja dari segi low skill, high skill pun banyak kita lihat mereka ini mencari peluang di Semenanjung Satu pekerjaan yang saya rasa selalu yang kita lihat mempunyai brand drain adalah creative industry. Jadi banyak kreatif industri ini tidak berkembang di Sabah ini, jadi mereka pergilah ke Semenanjung ataupun tempat lain untuk mencari peluang untuk bekerja. Jadi apa yang perlu kita wujudkan di sini lagi adalah mewujudkan peluang pekerjaan. Sabah mendapat pelaburan ketiga terbesar, itu 9.9 bilion. Dan pelaburan ini haruslah memberi peluang yang lebih, bukan sahaja kemahiran rendah tetapi sampailah kemahiran tinggi. Dan ini memerlukan pemantauan daripada kerajaan negeri melihat bagaimana pelaburan-pelaburan ini betul-betul memberi peluang pekerjaan impak kepada rakyat Sabah ataupun Sarawak. Termasuklah Sarawak. Jadi ini adalah isu-isu dia. Untuk panggil mereka kembali untuk bekerja di Sabah ini, kadang-kala dia perlu lihat juga market, adakah bagus untuk dia. Sekiranya tidak bagus, sudah tentu dia tidaklah akan balik secara logiknya. Jadi kerajaan negeri di sini memainkan peranan penting untuk mewujudkan pekerjaan. Dan kita harus ingat juga sekarang ini kita sudah tahu tahun depan banyak sudah laporan daripada IMF, World Bank di mana kita akan mempunyai kegawatan ekonomi disebabkan inflasi dan juga geopolitik. Dan kita harus bersedia untuk mewujudkan lebih peluang pekerjaan dan juga kestabilan ekonomi itu. Dr. Firdausi, kalau boleh saya menambah soalan, kita melihat kepada dua negeri ini, Sabah dan Sarawak. Kalau di Sarawak itu ada dua tunjang ekonomi yang digariskan baru-baru ini, iaitu kalau kita melihat kepada ekonomi hijau yang akan membangkit dan juga memacu pertumbuhan, dan juga yang kedua iaitu pemantapan sumber bekalan makanan dalam negeri. Itu di Sarawak. Di Sabah juga ada yang dilaksanakan ataupun dirancang dilaksanakan, iaitu IoT Sandbox untuk Sabah ini. Ada banyak lagi lah inisiatif yang lain. Kalau kita melihat, ini adalah antara approach kerajaan negeri sebagai contoh untuk bergerak ke hadapan. Apa bentuk sokongan dalam aspek rancangan ekonomi di peringkat negeri ini yang harus terkandung dalam bajet 2023 yang memerlukan sokongan jitu di peringkat kerajaan persekutuan? Jadi kita lihat memang banyak perancangan. Di Sabah kita ada Sabah Maju Jaya. Itu adalah plan perancangan yang komprehensif untuk membangunkan ekonomi di Sabah ini. Jadi apa yang kita perlu lihat seperti mana yang saya sudah katakan tadi, iaitu sokongan daripada kerajaan negeri, kerajaan pusat adalah untuk mengembangkan infrastruktur infrastruktur di Sabah dan juga di Sarawak. Dan yang kedua ada yang basic infrastruktur, utility, air, yang ini semua penting untuk mewujudkan ekosistem.
dan juga memberi prioriti kepada pembangunan dan juga pelaburan kepada negeri Sabah dan juga Sarawak. Jadi ada satu lagi yang saya ingin tekankan adalah iaitu seperti mana Sarawak yang Perdana Najib tadi maklumkan tadi itu berkaitan dengan food security. Jadi di Sabah ini import makanan tu amat tinggi, ketiga tertinggi. Setiap tahun selama 10 tahun, setiap tahun memang itu adalah import yang tertinggi. Sekiranya Malaysia mempunyai inflasi kadar inflasi makanan yang tinggi, iaitu sekarang ini kita lihat 7.2%, maksud harga barang di Sabah pun makin mahal. Seperti mana yang statistik yang telah ditunjukkan tadi itu. Jadi ini perlu ditekankan juga. Sebab inilah yang menjadi isu setiap hari yang orang cerita tentang telur, nasi. Ini adalah yang basic yang kita harus address. Betul. So ini juga perlu ditekankan. Selain daripada kelapa sawit dan juga minyak yang begitu banyak sumber daripada Sabah dan juga Sarawak, pada masa yang sama juga sektor pertanian itu harus fokus kepada isu keselamatan makanan. Terutamanya di kedua-dua negeri ini yang amat bergantung dengan Semenanjung Malaysia dan banyak import daripada makanan daripada di sana daripada Semenanjung Malaysia. Jadi ini yang kita harus tekankan juga di kedua-dua negeri ini. Okey, Doktor, bagaimana pula kita bila cakap pasal pihak swasta, bagaimana pihak swasta boleh memainkan peranan dalam membangunkan infrastruktur, ekonomi dan pelbagai lagi. Bukan sahaja membangunkan di kawasan bandar tapi di luar bandar serta pendalaman. Kalau pihak swasta ini biasanya kita tidak boleh letak terlalu banyak bebanan kepada mereka apabila pembangunan infrastruktur. Right? Sudah tentu ekonomi itu memang dijana oleh pihak swasta. Okeylah, contohnya kita ambil IKS ataupun SME di Sabah ini ada 1.22 million SME yang menggerak ekonomi di Sabah ini. Namun bila kita cerita tentang infrastruktur, ini adalah usaha daripada kerajaan. Kita tidak boleh letak bebanan itu kepada pihak swasta sebab mereka adalah pelabur. So mereka pelabur di sini sudah tentu mereka memang mempunyai expectation di mana infrastruktur itu at least at its minimum sudah okey. Alright. Kalau kita perlu mereka untuk membangunkan infrastruktur ini mungkin perlu satu arrangement yang berbeza. Contohnya kita sediakan tanah, mungkin mereka tidak perlu bayar teks ataupun menyediakan tanah lah biasanya dan jalan raya itu mereka yang usahakan. Kalau begitu bolehlah, alright. Tapi berapa banyak pihak swasta yang ingin buat demikian? Right? Tidak ramai Jadi ia berbalik kepada kerajaan untuk mewujudkan infrastruktur untuk membangunkan ekonomi di Sabah dan juga Sarawak ini.